أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sambungan kisah peperangan Uhud. So minggu lepas kita baru mula dengan peperangan Uhud. Ghazwatu Uhud. Dan sebelum ni diceritakan tentang persediaanlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi kedatangan kaum musyrikin daripada Madinah untuk menyerang Madinah. So awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercadang untuk mempertahankan diri di kota Madinah, dalam Madinah sendiri. Kemudian di kalangan sahabat itu, iaitu golongan Ansar, terutama sekali yang belum tak sempat menyertai peperangan Badar, so mereka nak merasailah peluang untuk berjihad, mati syahid. So mereka syorkan agar peperangan menentang musyrikin ini dilakukan di luar Madinah. Kemudian Rasulullah pun bersetuju akhirnya untuk keluar. Lalu pergilah Rasulullah berangkat bersama dengan para sahabat sampai ke Uhud lah, Bukit Uhud. So, sekarang ni di Medan Uhud, medan peperangan. Fi Maidani Uhudin. Di medan Uhud. Jamak Maidan, Mayadin. Mayadinu. Medan. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madha dia zahabalah. So, Rasulullah pun pergi bersama dengan sahabat yang maknanya ni daripada Madinah kan? Daripada Madinah Rasulullah berangkat bersama dengan para sahabat. Itu zahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah hatta nazala. Rasulullah berhenti di nazala asy-syi'ba. Rasulullah turun di lereng bukit. Kawasan lereng bukit asy-syi'ba di Bukit Uhud, min Uhudin. Min makna fi lah. So di Bukit Uhud. Semalam kan kita dah tunjukkan peta dia tu. Yang ni lah. Yang ni. Okay, Rasulullah kan dia mari daripada sini. Dari sini dia akan pergi. Kemudian sampai kat Bukit Uhud ni kan, ini dia panggil Syam, kawasan ni. Kan dia nampak lembah sikit kan. So bolehlah letakkan kemah tentera sini. Syam. Ini Bukit Uhud lah. Ini tempat pemanah. Hatta nazala sehingga Rasulullah berhenti di turun masih dari segi lafzi nazala artinya turun. Tapi maksud dia berhenti di Bukit Uhud, min Uhud. Maknanya di Syam, satu lereng di Bukit Uhud. Dan diperkenalkan apa Bukit Uhud tu? Bukit Uhud tu ialah satu Uhud adalah satu bukit, Jabalun. Wahwa Jabalun ala nahwi. So ala situ bukan makna atas, makna dia fi tu. Dalam. So ala bermakna fi. So dalam kira-kira. So dalam
Nahwi ni kira-kira. So dalam kira-kira 3 kilo. Ini saya rasa salah ni sebab kilo kan, kilo ni timbangan bukannya jarak. So kilo mitratin kena gitu. Kilo mitratin. 3 kilo. 3 kilometer. So baca dia kena salah satu lah. Salah sati lah. So ala nahwi salah sati. Salah sati kilometratin. So Bukit Uhud tu dalam kira-kira 3 kilometer minal Madinah. Daripada Madinah Munawwarah. So bila sampai di situ, so Rasulullah menjadikan, ini shape kan tadi kan. So shape, jadi tentera muslimin duduk sinilah, duduk kawasan ni. Jadi maknanya bahagian sini ni ialah bahagian kaum muslimin. Okey, ini kawasan tempat berhenti kan. Jadi sudah tentulah macam mana sekalipun kedudukan, artinya belakang kaum muslimin itu mestilah Bukit Uhud belakang. Bukit Uhud. Jadi Rasulullah membelakangkanlah, menjadikan tentera muslimin membelakangkan Bukit Uhud. Maknanya mereka duduk depan, Uhud duduk belakang. Nak lari tak boleh dah. Musuh nak mari pun tak boleh. Kita nak lari pun tak boleh. So kena berdepan. So waja'ala, baginda menjadikan zahrahu, belakang baginda, dan askar baginda kan. Wa askarahu. So menjadikan bahagian belakang dan askar tu duduk ke belakang lah. Ila, belakang tu menghadap ke Uhud. Ila Uhudin. Menjadikan belakang menghadap ke Uhud. Waqala. Kemudian Rasulullah pun bersabda, la yuqatilanna ahadun. So janganlah mana-mana. So janganlah mana-mana ni. Ahadun minkum, one of you kan. Ahadun minkum, mana-mana di kalangan kamu janganlah berperang. La yuqatilanna. Sehinggalah hatta na'murahu, sehinggalah kami memerintahkan dia untuk berperang, bil qital. Rasulullah sendiri merancang para sahabat, menetapkan kedudukan mereka. Jangan berperang selagi tidak ada arahan. Tahayya'a. So ni fi'il madhi ni, fi'il madhi sepatutnya ta'abba'a. 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 Rasulullah bersedia ya, ta'abba artinya bersedia. Ta'abba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil untuk berperang, lil qitali. Bawah tu ada ta'abba'a, makna dia tahayya'a, bersedia. So Rasulullah telah bersedia untuk berperang. Wa huwa, Rasulullah berada bersama dengan, wa huwa fi, Rasulullah dalam. Maksudnya Rasulullah bersama dengan 700 rajulin. Ni 7, ni 100. So 700 lelaki. Wa huwa fi 700 rajulin. So Rasulullah dalam 700 lelaki, artinya Rasulullah ma'a 700 rajulin. Rasulullah bersama dengan 700 orang lelaki
Dan wa ammara yu'ammiru, menjadikan ketua, melantik sebagai ketua. So, wa ammara, Rasulullah melantik sebagai ketua Abdullah ibn Jubairin. So Rasulullah melantik ala ar-rumah. So ala tu nak terjemah apa? So ammara tu dia dah satu package dah. Ammara ala artinya melantik sebagai ketua ke atas. Ni ke atas pasukan pemanah. Ar-rumah, pemanah-pemanah. Artinya Rasulullah ammara telah melantik Abdullah ibnu Jubair sebagai ketua kepada ketua kepada tentera berpanah ataupun pasukan pemanah. Ramin, jamak dia rumah. Rumatun. Ramin ni lempar apa-apa, lempar. Kalau yang lempar tu anak panah jadi pemanah. Kalau lempar tu lembing, maknanya perejam lembing. Kalau lempar tu peluru, menembak. Wahum, yang pasukan pemanah ni ada, wahum seramai khamsuna. So khamsu 50 lah kan? Khamsuna rajulan. 50 orang lelaki. Faqala, lalu Rasulullah pun bersabda kepada golongan pemanah ni, idfa, halau kuda-kuda, al-khaila. Sebab kaum musyrikin Mekah dia banyak kuda, kita kaum muslimin ni tak banyak. Dahlah 700 orang aja. Kaum musyrikin Mekah lengkap dengan tentera berkudanya, dengan pemanahnya kan. So yang pemanah tu bolehlah kita handle. Ni yang berkuda ni, siapa nak handle dia? Siapa nak tackle? So Rasulullah lantik tentera pemanah ni. Supaya kalau kuda mari tu, panah-panah dia tak berani mari. So idfa' khaila, halaukan kuda-kuda yang datang ni, halaukan daripada kami. Anna. So halau tu dengan anak panah lah. Bin Nabli. Nabli artinya anak panah. So Nablun tu pun dah isim jamak dah. So anak-anak panah. Ni isim jamak. Isim jamak tu dia ada jamak sendiri. Tengok isim jamak. Nablun. Ni Nablun Ini Nablun. So jamak dia nibal ataupun ambal. So dia ada jamak. Dia sendiri jamak dah. Jamak mana dia, lafaz dia tu lafaz jamak. Macam kaum, lafaz tu jamak. Jamak dia aqwam. Tapi lafaz tu sendiri jamak. So makna sini walaupun mufrad kan, walaupun dia guna mufrad, bukan kita nak kata satu anak panah. So, anak-anak panah. So kalau satu anak panah, dia jadi nablatun. Boleh masuk ta lah. So mana-mana yang dia body dia tu singular tapi makna dia jamak, so kita boleh singularkan dia dengan tambah ta. Macam Baqarun kan. So Baqarun ni isim jamak, lembu-lembu. Seekor lembu boleh tambah Baqaratun. Idfa al-khayla anna bin nabi. Halaukan tentera-tentera kuda lah maksudnya. Kuda-kuda ni tentera-tentera yang kuda-kuda musuh tu. Jauhkan daripada kami dengan menggunakan an-nabli. Anak-anak panah kamu. La ya'tuna min khalfina.
So la ya'tuna min khalfina. Okey. Asalnya la ya'tuna. Ada nun. Kemudian nun dibuanglah sebab sini kita ada fi'il amal ni. So fi'il amal ni termasuk talab kita panggil. So bila talab, kalau ada unsur-unsur jawab di sini, macam syarat dengan jawab, so kita akan jazamkan lah. Seolah-olah situ ada syarat dengan jawab. Maknanya kamu pertahankan. Kamu halau kuda-kuda tu daripada kami. Kalaulah kamu halaukan mereka tu, nescaya la ya'tuna. So mereka tidak akan datang kepada kita. Min khalfina, daripada arah belakang. Min khalfina. So kalau kita tengok rajah dia kan. So tentera berkuda duduk sinilah. So tentera pemanah duduk sini. Pemanah duduk sini. Jadi ada bahagian yang kemungkinan kaum musyrikin boleh masuk ialah melalui sinilah. Sebab tu Rasulullah minta suruh sahabat tu hujankan mereka dengan anak panah. Supaya mereka tak mari ikut belakang ni. In kanat lana. Jika kanat lana, kanat tak perlu kan? Kanat ni untuk Arabic je sebab lepas ini perlu kepada kata perbuatan. Jika kita memiliki lah. In kanat lana. Jika kita memiliki ataupun kita tidak memiliki. Kalau lana ni memiliki. Kalau ala dia against. Maknanya kalau kita menang ataupun kita kalah. In kanat lana, jika peperangan tu, kanat. Jika peperangan itu akan jadi milik kita, lana. Ataupun alaina, against kita. Kan? Ini syarat kan? So jawab tak ada sini. Jawab kerana dah dipahami daripada sini. So jika menang ataupun kalah, jangan biarkan mereka datang daripada arah belakang. Jangan tinggalkan tempat tu. Artinya sini, jadilah tentera-tentera berkuda tu dengan anak panah supaya mereka tidak datang daripada arah belakang walaupun kita menang ke kita kalah. Jangan tinggalkan. Wa amarahum. Ini ketegasan daripada in kanat lana aw alaina tadi. Wa amarahum, dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk an yalzamu, ataupun supaya lazima yalzamu, tetap. Supaya tetap pada kedudukan. Yalzamu, tetap, jangan tinggalkan markazahum, kedudukan mereka. Ini satu. So, wa amarahum bi'an. Satu package lah kalau amarah pakai bi. Rasulullah juga memerintah mereka wa amarahum bi'an, agar mereka la yufarikuhu. Agar mereka faraka yufariku, berpisah, tidak meninggalkan. Agar mereka tidak meninggalkan kedudukan tadi, markas. Walaupun ra'au, mereka melihat at-tayra, burung-burung. Takhattafa yatakhattafu. Tatakhattafu. Mematuk. Memakan. Burung kan dia patut ke makan kan? Maknanya tentera ni musuh bila kalah jadi bangkai. So bila bangkai burung-burung, itu tanda bahawa musuh tu sudah kalah. Sudah tak ada lagi dah pihak musuh, sampai burung pun dengan tenangnya boleh makan.
So walaupun dia kata, Rasulullah kata walaupun mereka ini, walaupun kamu melihat burung-burung memakan askar-askar, al-askara. Walaupun burung-burung itu mematuk-matuk bangkai askar. Kemudian Rasulullah sendiri bersiap sedia dengan pakaian perangnya. Wala bisa dar'an. Rasulullah memakai baju perangnya fauqa dar'in. Satu baju perang di atas satu baju perang. Maknanya berlapis-lapis. So, Rasulullah memakai berlapis-lapis pakaian perang dia. Wa dafa'a. Dan Rasulullah menyerahkan. Dafa'a dafa'u, menyerahkan al-liwa'ah, bendera. Dulu orang perang ni pakai bendera. Bendera kepada ila Mus'ab bin Umairin. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Semoga Allah meredainya. Bendera dalam bahasa Arab ni banyak. Alamun pun bendera. Liwak pun bendera. So, liwak ni dia lebih kepada yang kecil sikit lah. Yang biasanya digantung pada tombok-tombok. Habis situ Musabaqah baina atrab. Okay, sekali lagi kita ulang sikit terjemahan dia. Fi maidani Uhud, di medan peperangan Uhud. Mada Rasulullah SAW hatta nazala. So, Rasulullah pergi berjalan terus sehinggalah nazala, Rasulullah turun, berhenti di satu di Syam, di lereng Uhud yang merupakan sebuah bukit, kira-kira kedudukannya kira-kira 3 kilometer daripada Madinah. Dan di sana Rasulullah meletakkan sahabat membelakangi, Rasulullah meletakkan diri dia sendiri belakang baginda, dan juga askar baginda itu membelakangi Bukit Uhud. Dan Rasulullah berpesan, mana-mana di kalangan kamu tidak boleh berperang sehinggalah kami memerintahkan untuk berperang, dan Rasulullah sendiri bersedia untuk berperang. Masa itu dia kata Rasulullah bersama-sama dengan 700 orang sahabat. Dan Rasulullah telah melantik bagi pasukan pemanah Abdullah bin Jubair. Dan mereka seramai 50 orang lelaki. Dan Rasulullah berpesan kepada mereka, idfa' khayla anna bin nabi. Pertahankan, halaulah kuda-kuda yang datang itu daripada kita dengan menghujani mereka dengan anak panah, agar mereka tidak datang daripada belakang. Walaupun kita menang ataupun kita kalah, hendaklah kamu tetap di tempat pemanahan kamu. Dan Rasulullah memerintahkan agar mereka tetap pada kedudukan mereka dan mereka tidak meninggalkan kedudukan yang telah ditetapkan itu, walaupun mereka melihat tentera musuh sudah pun kalah dan burung-burung sedang memakan bangkai-bangkai askar musuh. Untuk berperang itu Rasulullah memakai pakaian perangnya, pakaian besinya yang berlapis. Dan untuk ketua pasukan diberikan bendera itu kepada Rasulullah, menyerahkan bendera kepada Mus'ab bin Umair. Seterusnya musabaqah baina atrab. Musabaqah ni pertandingan kan. Musabaqatun, pertandingan between, baina atrabin. Atrab ni kawan-kawan lah, sebaya kita panggil atrab. Itu jamak. Singular dia tirbun. Rakan sebaya.
Singular dia tirbun. Rakan sebaya. Kalau mengaji Maqamat Hariri, awal-awal lagi dia ada perkataan ni, atrab. Okey, ini kembali balik kepada persediaan untuk berperang dalam peperangan Uhud tu. Ramai nak menyertainya, termasuklah kanak-kanak. Jadi ada yang Rasulullah terima, ada yang Rasulullah tak terima. Jadi berlomba-lomba lah kanak-kanak ni, bila tengok kawan dia diterima, maka dia tak puas hati. Dia nak tunjuk juga kebolehan kepada Rasulullah agar mereka dapat menyertai bersama dalam peperangan. Waradda. Radda yaruddu, menolak. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak. Radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu jamaah, satu kelompok jamaatan di dalam kalangan minal kanak-kanak, al-ghilman. Minal ghilman. So, jamak kepada ulam. Ulam, budak-budak, kanak-kanak, jamak dia ghilman. Pada hari peperangan Uhud, yauma Uhudin. Li disebabkan sigharihim. Sighar disebabkan umur mereka yang kecil. Umur mereka yang kecil. Asal makna sighar, kekecilan. Disebabkan kekecilan mereka. Maksud kita, umur yang tak sampai umur dewasa. Waradda, dan Rasulullah menolak lagi. Radda yaruddu. Waradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang kanak-kanak yang bernama Sumrah. Sumrah bin Jundabin. Dan juga Rafi' bin Khadijin. Sebab umur mereka ni 15 tahun baru. Wahuma, mereka ni ibna. Wahuma benah. Mereka ini son of. So son of dalam bahasa Arab boleh bermakna berumur. Mereka ini anak 15 tahun. Wahuma ibna khamsa asyrata sanatan. Kalau kita nak kata umur kita sekian-sekian kan, ibni lah. Ana ibnu. Kalau ana ni 50 kan, ibnu khamsina. Ibnu khamsatin khamsina. Wa syafa'a Abu Rafi'in libnihi. Rafi' ni ayah dia nama Khadij. Ni ayah dia lah kan. Abu Rafi' ni, Abu Rafi' intinya Khadij lah. So ayah kepada Rafi' syafaat, telah memberi syafaat, merekomenkan. Abu Rafi' merekomenkan untuk anaknya. So Abu Rafi' telah menjadi perantaraan untuk anak dia. Rekomen kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beri syafaat artinya beri recommendation untuk anak dia. Apa dia rekomennya? Dia kata, waqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bani, sesungguhnya anak aku ni. Siapa anak aku ni? Si Rafi' tu. Rafi'an. So kalau kita buang ibni kan, so inna Rafi'an, sesungguhnya si Rafi' tu. So nasab ni kerana badal kepada dia ni. Sesungguhnya anak aku si Rafi' ni seorang yang mahir dalam memanah, ramin. Kan tadi kita kata ramin ni pemanah. So Rasulullah memang nak kan? Sebab Bukit Uhud ni kan, tempat yang kita nak pergi ni, tentulah kita sikit nak kepada golongan pemanah. So ajaza yujizu, mengizinkan. Fa'ajazahu, so Rasulullah mengizinkan dia. So Nabi SAW mengizinkan dia. Fa'ajazahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa urida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian bila dah masa berperang tu, mari masa buat soft-soft tu kan, nak pergi berperang tu, so ada yang budak yang menyelit kan, ditangkap Sumrah. So urida ala, dihadapkan kepada Rasulullah, dibawa kepada Rasulullah. Wa urida ala Rasulillah, dibawa kepada Rasulullah Sumratu benu, naik fa'il dia ni kan, Ibnu Jundabin. Sumrah bin Jundab. Wa huwa, dan dia umur dia fi, dalam umur sini, dalam umur Rafi. Dalam umur Rafi, artinya sebaya dengan Rafi. Tapi Rasulullah menolak. Waraddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah menolaknya disebabkan umurnya yang masih kecil. Li sigharihi. Sumrah pun jawab. Faqala Sumratu, laqad, kalau ada laqad depan ni artinya ada wallah lah. Demi Allah, sesungguhnya kamu telah ajasta, kamu telah memberi keizinan. Ajasta daripada ajaza tadi. Ini ajaza, kalau kamu jadi ajasta. So, kamu telah memberi keizinan kepada si Rafi'. Ajasta rafi'an. Waradattani, dan kamu menolak aku. So, radda tadi, kalau nak kata kamu menolak, dal tu kena 2 kali lah. Pecahkan dia. Radatta. So, kamu telah menolak aku. Kalaulah, walau sara'tuhu, kalau aku bergusti dengan dia, kalau aku lawan dia bergusti, sara'a yusari'u, bertarung, kalau aku bertarung dengan dia, la nescaya sara'tuhu, aku akan menjatuhkan dia, aku akan merebahkan dia, aku akan mengalahkan dia. Maksud. Kemudian Rasulullah pun test. Okay, mari cuba lawan tengok. Wa waqa'at, maka berlakulah, wa waqa'atil musara'atu. Sara'a yusari'u musara'ata masdari al-musara'ah, pertarungan itu. Gusti itu akan berlaku. So sini, kalau aku bertarung dengan dia, kalau aku bergusti dengan dia, nescaya aku dapat merebahkan dia. Dan berlakulah pertarungan itu antara mereka berdua. Baina huma. Lalu fa sara'a Sumratu. Sumrah berjaya sara'a, merebahkan, menjatuhkan Rafi'an, si Rafi'. Lalu dia diberikan keizinan. Wa ujiza. Sirah majhur kepada ajaza. Ajaza mengizinkan, ujiza diizinkan. Wa kharaja, kharaja yakhruju, dia pun keluar ke medan lah. Dia pun keluar, dan di sana di hari Uhud dia berperang. Wa qatala, qatala yuqatilu, pada hari peperangan Uhud, yauma Uhudin. Ada lagi Ma'rakah. Manja ada Ma'rakah ni. Bolehlah 10 minit ya. Al-Ma'rakah. Battle lah ni. Al-Ma'rakatu, peperangan. So bila semua sudah bersedia berada di kawasan Uhud, maka berlakulah peperangan. Iltaqa, mana bertemunya dua pihak ni. Dua pihak ni sudah bertemu. Ni kaum muslimin, ni kaum musyrikin. Waltaqa, waltaqan nasu, manusia pun bertemu. Dua pasukan itu bertemu. Iltaqa yaltaqi, bertemu. Wadana, dana yadnu,
menghampiri. Ba'duhum, sebahagian mereka menghampiri sebahagian yang lain. Pakai min, dana kena pakai min. Tapi min tak perlu diterjemahkan. Sebahagian mereka menghampiri sebahagian yang lain. Min ba'din. Wa qamat Hindun. Hindun bintu Utbata. Berdirilah Hindun binti Utbah di kalangan para wanita. Fi niswah. Imra'atun jamak dia niswatun, niswan. Wa akhazna, mereka mengambil. Ini sirah muannas jamak. Wa akhazna, mereka memanggil ataupun mereka mengambil ataupun mereka memegang. So mereka memegang ad-dufufa. Dufuf gendang, rebana. Dafun jamak dia dufuf. Dafun. So mereka memegang rebana sambil yadribna, sambil memukul-mukul dengan rebana tersebut khalfa, di belakang para lelaki. Khalfa ar-rijali. Di mana mereka memacukan semangat, menaikkan semangat ataupun menghasut-hasut. Harrada yuharridu. Yuharridna. So, harrada menaikkan semangat. Menghasut-hasut. So harrada ni perempuan kan? Yuharridna. So mereka menaikkan semangat hum, para lelaki. Lalu dan berperanglah mereka. Waqtatalan nasu. Maka berperanglah manusia yang ada di medan Uhud. Sehinggalah hatta hamia menjadi panas. Hamia yahma. Sehinggalah hamiyat, bagi mati, bertemu dengan alif lam dihidupkan. Hatta hamiyatil harbu. Sehinggalah peperangan menjadi panas. Bawah tu apa? Istaddat. Sengit. Sehinggalah peperangan menjadi sengit. Wa qatala Abu Dujana. Seorang sahabat Nabi nama dia Abu Dujana. Ini seorang yang terkenal dengan yang berani. So dia telah berperang. Qatala. Wa qatala Abu Dujana. Abu Dujana telah berperang. Dan dialah yang alladhi akhaza, yang telah mengambil as-saifa, pedang. Pedang sini pedang Rasulullah lah. Akhadha as-saifa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu Rasulullah buat tawaran. Ini pedang ni. Siapa nak ambil pedang ni dan menunaikan hak dia. So, hak pedang ni ialah kena pergi lawan dengan musuh. Pedang ni kan dia nak darah. Beri dia minum darah. So Abu Dujana orang lain masih lagi tercengang kan. Abu Dujana awal-awal lagi dia. Aku akan ambil dan aku akan tunaikan hak dia. Sepatutnya dia kata sini, dia ambil salah seorang tokoh sini ialah Abu Dujana untuk menceritakan tentang keberanian dia dalam peperangan Uhud. So waqatala berperanglah Abu Dujana yang merupakan orang yang telah mengambil pedang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masa dia ambil itu dia berjanji dengan Rasulullah kan. Wa wa'adahu, dia berjanji kepada Rasulullah bi annahu, bahawa dia akan ya'khuzuhu, akan mengambil pedang ini dengan hakti, dengan haknya, maknanya akan menunaikan haknya. Sehinggalah dia ambil pedang tu pergi ke dalam medan kan, raid dia di situ. So hatta am'ana, sehinggalah dia tenggelam. Asalnya mana am'ana ni, mana kita buat sesuatu tu dengan amat sangat. Tenggelamlah. Sehinggalah dia tenggelam dalam lautan manusia, finnas. Dalam lautan manusia, masuk. Siapa saja datang depan dia, pacung kan.
So waja'ala, dan dia mula laqiya yalqa, bertemu. La yalqa, tidak bertemu. Ahadan. Artinya tiada yang tiada sinilah. Tiada yang dia mula. Sebab ada perkataan mula sini kalau kita nak layan dia. Tiada yang dia jumpa orang melainkan illa qatalahu. Melainkan dia akan membunuhnya. Itu Abu Dujana. Kalau terjemahan lafzi, dan dia mula tidak bertemu dengan manusia melainkan dia akan membunuhnya. So kalau kita tak boleh layan sangat, ada mula sini nak terjemah payah. So kita kata, dan tiada seorang pun yang dia temui melainkan dia akan membunuhnya. Waqatala, Hamzah pula dalam peperangan Uhud. Waqatala, Hamzah telah berperang, Hamzah bin Abdul Muttalibi. Hamzah bin Abdul Muttalib telah berperang dengan peperangan yang sengit. Qitalan syadida. Wa qatala, dan dia telah membunuh adadan, sebilangan di kalangan abtali, panglima-panglima perang sebelah hero-hero kata. Hero-hero sebelah kaum musyrikin. La yaqifu amamahu syai'un. Asal makna waqafa yaqifu, berdiri. Amama, di depannya. So la yaqifu amamahu syai'un. Tiada benda pun yang berdiri di hadapannya. Apa maksud dia? La yaqifu amamahu syai'un, tiada sesuatu yang dapat menghalangnya. So maksud dia, kalau terjemahan lafzi kan, tiada yang berdiri di depannya satu benda pun. Makna maksud dia, tiada suatu pun. Illa ni syai'un. Tiada suatu pun yang dapat menghalangnya. Tiada satu pun yang dapat menghalangnya. Hamzah juga diburu oleh, ditarget oleh kaum musyrikin Mekah untuk dibunuh. Sebab balas dendam dalam peperangan Badar. So ada yang saudara mara dia, pak saudara dia, ni Jubair ni, pak saudara dia mati di tangan Hamzah. Begitu juga dengan Hindun. Hindun ni ramai saudara mara dia meninggal. So dia pun semangat juga nak bunuh Hamzah. Biar Hamzah tu meninggal. Kedua-duanya suruh Wahsy, seorang hamba milik Jubair bin Mut'im, agar membunuh Hamzah. Kerana Wahsy ni seorang yang mahir melempar lembing. So wakana Wahsyiyun. Wahsy yang merupakan gulamu Jubair bin Mut'imin, yang merupakan hamba, gulam di sini makna dia hamba Jubair bin Mut'im. Lahu ni kana al-Wahsy, ini dia punya khabar, lahu bil mirsad. So dia sedang memerhatikan, mirsad ni mengintai-ngintai. So dia sedang menunggu, mengintai-ngintai untuk menyerang Hamzah. Wa kana, dia ni seorang yang yaqzifu, yang mahir qazafa yaqzifu, melontar bi harbatin. So qazafa ni pakai bi aja. Artinya kalau kita terjemah, melempar aja. Melempar lembing. Lahu, milik dia. Qallama yukhti'u syai'an. Amat sedikit sekali dia miss sasaran. Laham, sasaran milik hirbah tadi. Mana hirbah dia ni sentiasa tepat mengena sesuatu. Wa wa'adahu, wa'ada ya'idu, berjanji. Jubairun. So Jubair, pemilik dia, telah berjanji kepada dia, bi, untuk itqi,
untuk memerdekakan dia. Kalau mu berjaya bunuh Hamzah, aku lepas kamu. Kamu bukan lagi jadi hamba. In jika dia berjaya qatala membunuh Hamzah. Hamzah. Kerana dia kata Hamzah telah qad qatala, Hamzah telah pun membunuh ammahu, bapa saudara dia, bapa saudara Jubair. Nama dia Tu'aimata. Sebab badal kepada Ammar kan. So nama pak saudara dia ialah Tu'aimah. So Tu'aimah bin Adi lah. Sebab ayah dia ni nama Jubair bin Mut'im bin Adi. Bin Adi. So Tu'aimah bin Adi. Pada hari Yauma Badrin. Wa kanat Hindun. Dan adalah Hindun yang merupakan zauju isteri kepada Abi Sufyan. Abi Sufyan. So kanat tuharridu, memberi semangat ataupun menghasut-hasut hu Wahsy. Kazalika, begitu juga. Ala untuk qatli, membunuh Hamzah. Untuk membunuh Hamzah dan juga untuk syafa'in, ala syafa'in. So untuk kesembuhan nafsiha, diri dia. Maknanya diri dia terluka disebabkan peristiwa Badar. Ramai yang meninggal dunia di kalangan ahli keluarga dia. Apa terjadi? Wa hamala Wahsyiyun. Hamala ala, menyerang. Wahsy pun menyerang Hamzah. Hamzah bi dengan harbah dia. Dengan lembing dia, tombak dia, biharbatihi, dia pun melontar lembing itu, melepaskan, ya. Fadafa'a, so dia lepaskan lembing itu kena atas alaihi, mengena Hamzah, sehinggalah dikatakan lembing itu dalam hadis sebut dia kena pada bahagian perut. Maksud dia jatuh gitu, pergi ke bawah. Maknanya macam gitulah lembing tu mari. Bukan gini. So kalau gini tembus belakang kan. Ini tak ke bawah ini. Lembing tu mari gitu ke bawah, kena bahagian perut. Jadi lembing tu keluar ke kaki lah. Ke kangkang tu. Paha. So hatta sehinggalah lembing itu kharajat, keluar di depan lah, min baini, between kaki dia kan. Maknanya kalau setengah riwayat tersebut between paha, dua paha. Ini dia kata rijlaihi, dua kakinya. Maknanya duduk tengah-tengah lah. Maknanya daripada perut tu turun ke bawah. Dan dia pun rebah. Waqa'a, lalu terjatuhlah Hamzah rebah dalam keadaan mati syahidan. Ini hal lah, baris atas. Bagaimana pula dengan Mus'ab bin Umair? Waqatala, berperang Mus'ab bin Umair. Waqatala Mus'ab bin Umairin. Berperang mempertahankan Rasulullah. Duna artinya protect belakang. Duna. Amama. Maknanya dia duduk melindungi. Dia berperang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mudhaf ilaih. Hatta so dia duduk depan Rasulullah duduk belakang, sehinggalah dia terkena anak panah. Kan? Sehinggalah dia terbunuh. Hatta qutila. Sehinggalah dia dibunuh, artinya sehinggalah dia terbunuh. Wa ubliyal muslimuna. Kaum muslimin diuji ataupun dibalakan. Bala sih maksudnya uji. Diuji dengan ujian yang bagus. Maksud ujian yang bagus ni ya, ujian yang ada faedah. Balaan hasanan. Balaan hasanan. Ada faedah. Faedah dari segi agama lah. So semua dapat pengajaran di situ. Kemenangan ada, kalau kemenangan dunia dapat kemenangan zahiri, mana dapat ni. Kalau kalah pun mati syahid.
dapat pengajaran. Kalau kalah pun tahulah kesilapan di mana, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dimasukkan sini ada pula bala yang baik kan. Maknanya untuk kaum muslimin yang apa-apa saja yang Tuhan musibahkan, itu merupakan satu gift. Satu gift. So semua kadang kalau bahasa Inggeris dia, kalau balaan hasanah ni dia kata gift, satu hadiah yang baik. Itu anugerah. So diuji kaum muslimin dengan ujian yang merupakan satu anugerah yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab.